Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita sama-sama panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan yang diberikan kepada kita, terutama pada malam ni. Kerana pada malam ni diberikan peluang dan juga ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bersama-sama menyambung kembali kuliah Mastika Hadis muka surat 34 hadis yang ke-6 insya-Allah. Sebelum kita mulakan, sebagaimana biasa, rakan-rakan sekalian, marilah sama-sama kita bantu Ustaz Azwan untuk membina sekolahnya secara lebih serius, lebih bersungguh-sungguh di Hulu Langat yang mana tanah telah dibeli. Sama-samalah kita menambah lagi derma kita untuk Ustaz Azwan membayar semua baki bayaran tanah tersebut. Juga alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan kesihatan kepada kita semua sehingga dapat kita bersama-sama mengikuti kuliah pada malam ini. Kita dalam topik ataupun bab wajib berpegang teguh kepada kitabullah. Itu topik kita. Dan hadis yang ke-6 ini kalau tak silap saya adalah hadis yang terakhir dalam bab yang kedua. Selepas itu kita akan bersama pula dengan bab yang ketiga, agama yang diredai Allah ialah Islam. Ini hadis yang ke-6 ini dalam bab wajib berpegang teguh kepada kitabullah. Ini hadis yang terakhir. Kita baca dulu sebagaimana biasa. Kita ikuti dulu cara penyusunan hadis ini. Kita baca dulu akan teks Arabnya. Selepas itu baru kita baca teks Jawinya. Hadis yang ke-6, an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israila hadwal na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummahu ala niyatan lakana fi ummati man yasna'u dhalik wa inna bani Israila tafarraqat ala 72 millah wa taftariqu ummati ala 73 millatan kulluhum fi an-nar illa millatan wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Rawahu at-Tirmidzi wa 'inda Abi Dawud ziyadatan wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa'u kama yatajara al-kalabu bi sahibihi la yabqa minhu 'irqun wala mifsalun illa dakhalahu. Itu matan dalam bahasa Arabnya. Kita baca terjemahan dalam Jawinya. Dari Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi sesungguhnya akan berlaku kepada umatku perkara-perkara yang betul-betul sama seperti apa yang telah berlaku kepada Bani Israel. Sehingga jika ada di antara mereka orang yang berzina dengan ibunya dengan berterang-terang,
nescaya akan ada dalam kalangan umatku orang yang melakukan perkara yang demikian. Dan sesungguhnya kaum Bani Israel telah berpecah belah kepada 72 puak, dan umatku pula akan berpecah belah kepada 73 puak. Semuanya akan dihumbankan dalam neraka kecuali satu puak sahaja. Sahabat-sahabat baginda bertanya, siapa dia puak yang satu itu ya Rasulullah? Baginda menjawab, puak itu ialah puak yang tetap di atas jalanku dan jalan sahabat-sahabatku. Itu sedikit penterjemahannya. Ada sedikit lagi, itu riwayat Tirmizi. Menurut hadis Abu Dawud, ada tambahan, iaitu, dan sesungguhnya akan timbul dalam kalangan umatku beberapa puak yang dijalari oleh bahaya penyakit suka mengada-ngadakan, yakni bid'ah, sebagaimana menjalarnya bahaya penyakit anjing gila kepada mangsanya. Tidak ada satu urat atau satu sendi tubuhnya, melainkan penyakit itu meresap masuk menjalarinya. Itu dia hadis yang akan kita kupas sedikit pada malam ni. Menarik hadis ini, bukan sekadar menarik, tetapi menakutkan kita sebenarnya. Sangat menakutkan kita, sahabat-sahabat semua. Patut sungguh kita rasa takut. Kenapa? Kerana hadis ini menceritakan tentang satu zaman yang akan wujud di zaman-zaman akan datang. Nisbah akan datang itu di zaman Nabi, manakala di zaman kita, entah-entah yang dimaksudkan oleh Nabi itu ialah zaman kita ini. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sekiranya zaman itu adalah zaman kita ini, maka tuan-tuan, rakan-rakan sekalian, tengoklah di hadapan kita, di belakang kita, di kanan kita, di kiri kita, dan mungkin juga kadang-kadang di atas kepala kita, golongan yang seperti ini. Subhanallah. Ya. Semuanya adalah pemberian Allah, semuanya adalah ketentuan Allah. Allah beritahu pada kita melalui lidah Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita cerita satu persatu pada kita supaya kita semua dapat menjaga diri masing-masing, menjaga keluarga masing-masing, menjaga masyarakat masing-masing tentang keadaan atau situasi yang bakal berlaku ataupun yang sedang berlaku ataupun yang telah pun berlaku, kita tidak pasti. Hadis yang ke-6 ini mengandungi penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara buruk yang akan berlaku dalam kalangan umatnya yang wajib dijauhi, supaya mereka tetap teguh menurut jalannya dan jalan sahabat-sahabatnya. Huraiannya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu suasana yang akan berlaku, sampaikan kita terkejut dengan hadis ini, sangat ngeri dengan hadis ini. Nabi kita samakan kita akan berlaku apa yang berlaku kepada Bani Israel, sehingga kan Bani Israel kalau mereka berzina dengan ibu-ibu mereka sendiri, maka umatku akan mengikut perangai Bani Israel sebagaimana Bani Israel lakukan. Itu mengerikan kita, sahabat-sahabat semua, menakutkan kita. Itulah yang bakal kita terima, yang bakal kita tengok. Apa yang Nabi kita sebut dalam hadis ini pasti berlaku. Pasti berlaku. Cuma kita tidak pasti tarikhnya bila, masanya bila. Tengok pada keadaan zaman-zaman yang kita lalui, masa-masa yang kita lalui sekarang ini. Seolah-olah zaman yang disebut oleh Nabi itu sedang berlaku di sekitar kita. Allahu Akbar. Kita nak jaga anak-anak kita, di rumah kita boleh jaga. Tapi di luar rumah siapa boleh jaga anak-anak mereka? InsyaAllah masyarakat yang menjaga.
undang-undang yang menjaga. Begitulah. Kalau undang-undangnya tidak sebagaimana undang-undang yang dikehendaki oleh Allah, bagaimana mungkin undang-undang itu dapat menjaga anak-anak kita semua? Allahu Akbar. Ya, begitulah keadaannya. Huraiannya. Perkara-perkara buruk yang diperingatkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah: pertama, umat Islam akan melakukan penyelewengan dari ajaran-ajaran Islam yang sebenar, seperti yang telah dilakukan oleh kaum Bani Israel. Baginda menyebutkan perihal kaum Bani Israel ini kerana penyelewengan mereka adalah seburuk-buruk contoh yang wajib dijauhi dan disingkirkan. Begitulah keadaannya. Bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu pada kita, umat Islam akan melakukan penyelewengan dari ajaran-ajaran Islam. Macam mana penyelewengan itu boleh dilakukan oleh umat Islam sendiri? Masya Allah. Yang terkini, kita ambil contoh yang terkini, sahabat-sahabat semua. Ada kita dengar sahabat-sahabat kita se-Islam yang ditangkap, dipenjarakan oleh Yahudi, seramai 6 orang yang terlepas baru-baru ini daripada penjara Yahudi. Selepas itu dijumpai balik dan ditangkap balik oleh Yahudi. Menurut apa yang saya baca, siapakah yang telah menjadi dalang kepada penemuan semula 6 orang ini? Rupa-rupanya dalam artikel saya baca itu menyatakan bahawa sesama Islam yang menemuinya dan menangkapnya, membawanya kembali kepada Yahudi. Jadi dapat tangkap semula. Siapa punya cerita? Orang Islam juga. Sesama Islam juga. Yang menjadi kita panggil istilah tali barut kepada Yahudi. Begitulah artikel yang saya baca. Kalau ada kesilapan, mana tahu kalau yang saya baca tu silap ke apa ke, nanti sahabat-sahabat semua tolong beritahu pada saya. Jadi kita sangat bimbang apa yang disebut oleh Nabi dan memang itu akan berlaku, dan lagi kita bimbang kalau berlaku di tempat kita, di zaman kita ini. Penyelewengan ajaran-ajaran Islam. Contohnya Nabi kita kata tinggalkan, dia buat. Nabi suruh buat, dia tak buat. Dia ada juga yang ditambah-tambah, ada juga yang dipotong-potong. Begitulah. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Begitulah keadaannya. Ada orang ajak memerintah dengan cara Islam, melaksanakan undang-undang Islam. Dia kata zaman moden tak perlu dah. Banyaklah penyelewengan demi penyelewengan yang pernah berlaku kepada orang-orang Bani Israel dahulu kala, dan mereka telah nampak dengan jelas. Tambahan pula diperjelaskan oleh Allah dalam Al-Quran tentang perangai-perangai Yahudi yang menyelewengkan agama Islam ini. Begitulah keadaan orang-orang Yahudi. Sahabat-sahabat semua, kita sambung lagi, meskipun mereka pada mulanya diberikan berbagai-bagai nikmat dan keistimewaan, diturunkan kepada mereka kitab-kitab suci dan diutuskan kepada mereka beberapa banyak nabi-nabi dan rasul, tetapi kebanyakan mereka tetap kufur ingkar dan terus melakukan berbagai-bagai jinayah dan kejahatan, kekejaman sepanjang-panjang sejarahnya, dan mereka telah runtuh akhlaknya, hilang lenyap peri kemanusiaan, dan berpecah belah kepada berbagai-bagai puak dalam kepercayaan dan fahamannya, serta mengadakan berbagai-bagai hilah untuk memutarbelitkan ajaran-ajaran hukum-hukum agamanya. Tengok kita baca apa yang disebut, bagaimana penyelewengan yang berlaku kepada Yahudi. Padahal Yahudi memiliki kitab yang paling banyak daripada kita. Mereka ada kitab Zabur Nabi Daud daripada Yahudi, daripada Bani Israel. Mereka ada kitab Taurah daripada Nabi Musa alaihissalam, juga dari Bani Israel. Mereka ada yang akhir sekali, iaitu Injil Nabi Isa, juga daripada Bani Israel. Bukan tu saja, mereka ada nabi-nabi, rasul-rasul,
sangat ramai, sebutlah siapa juga yang kita kenali. Nabi Sulaiman, Bani Israel. Nabi Zakaria, Bani Israel. Nabi Yahya, Bani Israel. Nabi Yusuf yang handsome itu, Bani Israel. Bapaknya Nabi Yaqub, Bani Israel. Lagi siapa lagi? Bapa kepada Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, Bani Israel. Yang memulakan Bani Israel itu ialah bapa kita Nabi Ibrahim alaihi salam. Itulah dia yang memulakan. Nabi Ibrahim bapa manusia juga dianggapnya. Kerana beliau Nabi Ibrahim alaihi salam melahirkan bangsa yang sangat besar. Bangsa Arab dilahirkan oleh Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail alaihi salam. Bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel dilahirkan melalui Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Ishaq selepas itu dilahirkan pula Nabi Yaqub alaihi salam. Puluhan ribu nabi yang datang daripada Bani Israel yang kita kenali, itulah nama-namanya: Sulaiman, Dawud, Ilyas, Zakaria, Yahya. Itu dah di antara nabi-nabi yang datang daripada Bani Israel. Menurut riwayat, ada hampir 100,000 lebih nabi-nabi campur juga rasul yang diutuskan oleh Allah kepada Bani Israel. Tidak ada satu kumpulan atau kabilah atau bangsa, tidak ada satu bangsa pun di atas muka bumi ini sepanjang pemerhatian saya yang memiliki nikmat atau yang menerima nikmat yang sangat besar sebagaimana nikmat yang Allah beri kepada Bani Israel. Nabi-nabi yang terlalu ramai sehingga kan saya terbaca satu pandangan daripada seorang ulama bahawa sehingga kan setiap pekan, setiap bandar, setiap kampung di Palestin sana ada nabi, ada rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu hebat. Tetapi penyelewengannya, Masya Allah. Penyelewengan yang dilakukan oleh Bani Israel tidak dapat dibendung, tidak dapat dibetulkan. Inhirafat yang mereka lakukan, penyelewengan yang mereka lakukan, tidak dapat dibetulkan, tidak dapat ditaslihkan, tak dapat diislahkan. Macam mana kita kata, atau apa bukti kita kata bahawa yang saya kata tadi tidak dapat diislahkan? Buktinya, Allah mencabut nikmat Islam yang ada pada Bani Israel, diserahkan kepada bangsa Arab pula selepas itu. Dicabut kelayakan mereka untuk menerima nabi-nabi, diangkat nabi terakhir di kalangan bangsa Arab, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu Islam bertukar ke tangan bangsa Arab. Nabi kita daripada bangsa Arab, dan Al-Quran yang terakhir yang tidak boleh diubah oleh sesiapa pun juga diberikan oleh Allah kepada bangsa Arab. Bahasanya pun bahasa Arab. Allah tidak beri Quran atau kitab terakhir ini kepada Yahudi, kepada Bani Israel. Allah juga tidak beri nabi terakhir di kalangan mereka. Sebab mereka telah diberi oleh Allah terlalu banyak nabi, terlalu banyak rasul mereka bunuh, dan terlalu banyak kitab dan juga suhuf yang Allah berikan. Mereka selewengkan semua. Masya Allah. Sahabat-sahabat semua, begitulah suasana keadaan penyelewengan yang dilakukan oleh Bani Israel. Cuma kita biasa, kita perlu belajar juga. Bila sebut Bani Israel adalah penganut-penganut ajaran Islam ketika Islam berada di tangan Bani Israel, ini adalah orang-orang yang baik. Kalau kita sebut Yahudi, Yahudi biasa buat benda-benda tak baik. Begitulah istilah Bani Israel dan juga Yahudi. Sahabat-sahabat semua, kita sambung lagi setelah kita bincang tentang keadaan orang Yahudi tadi, yang mana keadaan orang Yahudi itu kita dah tahu apa cerita mereka, penyelewengan kitab-kitab, pembunuhan nabi-nabi yang mereka lakukan. Bahkan mereka lah yang mengembangkan kebudayaan kuning yang lucah itu dan melanggar tata tertib dan kesopanan melalui filem-filemnya, akhbar-akhbar dan majalahnya, fashion-fashion pakaiannya,
dan kelak-kelak malamnya, sehingga berhaklah mereka dilaknat oleh Allah di dalam kitab-kitab sucinya, dilaknat oleh malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan seluruh umat manusia yang berperi kemanusiaan. Itulah kejahatan mereka. Kejahatan mereka antaranya buat zina. Melakukan zina sesama Yahudi tidak dibenarkan. Zina dengan bangsa lain boleh dibenarkan, halal bagi mereka. Makan rasuah, makan riba sesama Yahudi tidak dibenarkan. Itulah yang ditulis dalam kitab mereka Talmud. Kitab fiqh mereka Talmud, mereka tulis dalam tu, beramal dengan sistem riba sesama Yahudi tidak dibenarkan. Tapi beramal sistem riba dengan bangsa lain dibenarkan. Begitulah keadaan Yahudi. Nah, Yahudi menganggap mereka ni anak Tuhan. Mereka menganggap nahnu abna'ullahi wa ahibbaih. Kamilah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Mereka mengaku mereka ini anak-anak Allah, perangai macam syaitan. Kita nak terima ke dakwaan mereka anak-anak Allah? Kalau kamu tu anak-anak Allah, mengapa kamu sanggup membunuh nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah? Mengapa kamu sanggup mengubah kitab-kitab, menyeleweng kitab-kitab yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kamu kata kamu itu adalah anak-anak Allah, kalau ya sungguh kamu tu anak-anak Allah, patutnya kamu jaga nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah. Patut kamu jaga kitab-kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan untuk kamu, untuk kebaikan kamu sendiri. Dakwaan demi dakwaan. Mereka marah dengan apa? Mereka marah dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengutuskan Nabi Muhammad di kalangan orang-orang Arab. Satu saja ditanya kepada mereka, kamu nak lagi Nabi supaya dapat kamu bunuh ke? Yang diberi oleh Allah beratus ribu dah Nabi, kamu bunuh kebanyakannya. Kamu nak lagi Nabi untuk kamu bunuh? Kamu nak lagi kitab untuk kamu ubah pula ke? Tak cukup 3 kitab yang telah kamu ubah itu. Terutama 2 lah, Injil dan juga Taurah yang telah kamu ubah. Nak lagi Quran untuk kamu? Kitab yang mulia yang datang, yang terakhir sekali yang datang, yang menasahkan, yang membatalkan semua penggunaan kitab-kitab yang lain yang ada di tangan orang Yahudi. Begitulah perangai orang Yahudi yang digambarkan oleh perenggan ini. Baginda juga pernah memberi ingat dengan tegasnya, sebagaimana yang tersebut dalam salah satu hadisnya, bahawa umatnya akan terpengaruh dan menjadi pak turut dengan buta tuli, kemudian segala apa jua yang datangnya dari kaum Yahudi dan Nasara. Baginda juga pernah kata bahawa umat Islam ni akan jadi pak turut. Itu yang kita susah hatinya, tuan-tuan, rakan-rakan sekalian. Kita bimbang yang itulah. Umat Islam ni dia akan jadi pak turut. Disebut oleh pengarang kita ni akan terpengaruh dan menjadi pak turut dengan buta tuli kepada segala apa jua yang datangnya dari kaum Yahudi. Tengoklah di hadapan kita sekarang apa yang kita ikut. Yang kecil-kecil tu, orang kata yang kecil-kecil ni pakai seluar ketat atau pakai seluar koyak tu kecil-kecil. Yang dari segi perfilman contohnya, bagaimana filem-filem mereka ni menguasai pasaran cerita-cerita movie-movie yang ada ni, yang dilihat oleh ramai orang Islam. Malah pasaran filem-filem lucah pun, anjuran Yahudi ini pun menjadi minat orang. Yang teruknya orang Islam juga di kalangan yang melihat perkara yang dianjurkan, yang dibuat, yang diprodukkan oleh Yahudi ini. Begitulah. Malah benda-benda besar, sistem kehidupan manusia, sistem perniagaan, sistem politik dan sebagainya. Malah mereka juga menganjurkan pemberontakan. Kalau kita dengar cerita tentang revolusi Perancis, Yahudi juga yang memulakan. Kita dengarlah apa. Malah ada satu kajian yang dibuat oleh orang. Agama Buddha itu, agama Hindu itu pun adalah rekaan orang-orang Yahudi. Kan sikit sajalah kalau tuan-tuan nak ambil rujukan sedikitlah.
Dalam artikel yang saya baca, dia kata Hindu itu rekaan orang-orang Yahudi. Dia kata begitu. Macam mana penulis ini kata dari segi persamaan sembahan. Orang Hindu menyembah menyembah lembu. Apakah kita pernah ingat yang berlaku kepada Bani Israel, mereka sembah anak lembu. Selepas mereka menyeberangi padang pasir Sinai, mereka berjaya lari daripada kekejaman Firaun dan mereka terlepas daripada kejahatan Firaun. Akhirnya selepas itu mereka berjaya menyeberangi Laut Merah. Selepas itu mereka telah melakukan satu penyelewengan agama, melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mencipta satu patung anak lembu daripada barang-barang kemas mereka, lalu mereka menyembahnya. Akhirnya anak lembu ini dijadikan sebagai asas Tuhan oleh orang-orang Hindu. Begitulah menurut satu artikel yang saya pernah baca. Sahabat-sahabat semua, banyak perkara yang dicorakkan oleh Yahudi di atas muka bumi ini. Mereka cuba membinasakan apa juga yang datang daripada nabi-nabi, apa juga yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kiriman Allah, iaitu nabi-nabi dan juga kitab-kitabnya. Mereka cuba binasakan semua sekali. Mereka cuba selewengkan semua sekali. Dan di antara orang yang mereka cuba selewengkan ialah orang-orang Islam. Sebab itu Al-Quran kita, kalau tak silap saya lah, kalau silap betulkan, 1/3 Al-Quran membicarakan tentang orang-orang Yahudi di dalam Al-Quranul Karim. 1/3, lebih kurang. Kalau banyak, bolehlah kita kata banyak. Tapi saya kata sikit lah, tu 1/3 daripada cerita-cerita Al-Quran menceritakan tentang Bani Israel. Supaya apa? Supaya kita dapat mengenali perangai mereka dan menghindari, menjauhi perangai-perangai mereka ini. Tetapi sebagaimana disebut dalam perenggan ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam siang-siang, maknanya awal-awal lagi dah beritahu bahawa umat aku akan mengikut perangai orang Yahudi. Dalam satu hadis Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan mereka masuk ke lubang biawak pun nanti kamu akan turut sama ikut mereka masuk ke lubang biawak. Begitulah keadaannya. Itu dalam hadis Nabi yang pernah kita dengar. Mungkin tuan-tuan, sahabat-sahabat kita semua pernah mendengar hadis ini dibaca oleh ustaz-ustaz kita. Baginda menyebutkan secara khusus kepada khusus kedua-dua kaum itu kerana mereka selain diberikan kitab-kitab dan diutuskan rasul-rasul yang memimpin mereka, merekalah sahaja yang berpengaruh dan banyak angkaranya pada zaman baginda. Kalau kaum-kaum yang diberikan kitab dan pimpinan itu diingatkan kita jangan terpengaruh kepada penyelewengannya, maka kaum-kaum yang tidak diberi kitab dan tidak pula menerima pimpinan, lebih-lebih lagi wajib kita menolak bulat-bulat segala apa yang mereka sogok-sogokkan kepada kita dari perkara-perkara yang bertentangan dengan dasar-dasar Islam kita, seperti yang kita saksikan pada zaman kita ini, dari kaum-kaum Majusi, komunis, etis dan lain-lainnya. Begitulah. Yang ada kitab samawi pun seperti Taurat, seperti Injil pun kita kena tolak. Bila Quran tu dah ada, gantinya yang dua ni tolak. Yang lain-lain tak ada kitab samawi, tak ada nabi, tak ada apa seperti komunis dan sebagainya, sosialis dan sebagainya. Lagilah kita kena tolak. Itu yang pelik. Sahabat-sahabat semuanya pelik. Ada orang boleh terima izm-izm yang tidak ada asas dengan Islam. Mereka masih bersembahyang. Mereka masih bertakbir. Tapi bila fahaman mereka, izm mereka, pegangan mereka, mereka percaya kepada komunis. Pegangan mereka percaya kepada izm-izm yang langsung tidak memberi manfaat apa-apa pada kita. Begitulah keadaan. Bila orang berimankan dengan kapitalis misalnya. Cerita pasal harta, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Begitulah. Nak sama rata pula ikut sosialis, ikut komunis, nak sama rata.
Tak boleh pula, tak jadi pula. Lumrah manusia itu dia jadi kaya dan juga miskin. Ada kaya, ada miskin. Nak nafi macam mana keadaannya? Islam datang. Islam datang beri satu sistem yang sempurna. Yang kaya boleh kaya. Tapi kena keluar zakat. Begitulah Islam datang. Yang sempurna. Islamlah yang sempurna. Kita percaya dengan agama kita. Sebab agama kita ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan Islam itu. Yang pernah memberi Islam ini dijaga oleh Yahudi dulu. Nah, pernah mengutuskan nabi-nabi kepada Bani Israel dulu. Apa yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai penyelewengan yang akan berlaku dalam kalangan umatnya itu telah pun berlaku dan menjadi kenyataan. Nah, kata pengarang kita, apa yang Nabi ingatkan dalam hadis tadi itu telah pun berlaku dan sekarang menjadi kenyataan. Sebagaimana yang disaksikan sekarang, ada di antara orang-orang Islam yang suka meniru bulat-bulat apa yang datang dari orang-orang yang bukan Islam. Meskipun perkara-perkara yang ditiru itu bertentangan dengan ajaran dan akhlak Islam. Dia tak penting dah perkara yang dia tiru itu halal ke, haram ke, harus ke, mubah ke, dia tak peduli. Yang dia peduli lawa ke, yang dia peduli hebat ke, macho ke, ikutlah apa-apa juga istilah. Baguslah, inilah, itulah. Dikaitkan pula dengan inilah zaman moden. Kita kena ikut macam ni. Islam tu dianggap sebagai lapuk. Suatu kerja yang dilakukan oleh Yahudi ini menjadikan orang Islam menganggap Islam mereka itu kuno dan juga lapuk. Begitulah yang berlaku. Sebab itu sekarang kalau kita setengah-setengah masyarakat, walaupun jarang dah ada sekarang ni, setengah-setengah masyarakat dia pertikai. Contohnya kita hantar anak ke sekolah agama. Dia pertikai. Nak kerja apa anak? Itulah antara itu benda yang mudah saja, benda yang nipis saja kita kata. Masih ada orang yang bertanya, nak hantar anak ke pusat tahfiz ni, nak jadi apa anak akan datang? Padahal dia saksikan sendiri, dia dengar dengan telinga dia sendiri. Ada ke anak-anak tahfiz yang keluar daripada tahfiz yang kebuluran, ada ke? Tak ada kita dengar pun. Anak-anak kita yang belajar sekolah agama, ada ke mati kebuluran? Elok-elok dia hidup. Malah di antara mereka ada yang bergaji besar pun. Jadi kita rasa bimbang, tak menentu. Sebab apa? Adanya sogokan. Adanya suatu uslub menakut-nakutkan. Kita, bila kita bercuba beramal dengan Islam, ada orang kafir, terutama Yahudi ini, telah menakut-nakutkan kita. Sebab itu, bila kita lihat sendiri, contohnya, berlaku di Mesir satu ketika dulu. Bila Dr. Mursi naik memerintah, Dr. Mursi mula melaksanakan perkara-perkara yang menyentuh keadilan. Tak masuk lagi undang-undang Al-Quran. Maka dunia telah berusaha untuk menjatuhkan Dr. Mursi di Mesir sana. Bila sebut saja Islam nak naik, mereka akan jatuhkan. Begitulah perangai orang-orang Yahudi apabila Uthmaniyah nak jatuh, maka mereka pun jatuhkan terus dengan memecah belahkan negara Uthmaniyah Turki dulu. Maka mereka telah pecah-pecahkan kepada berpuluh-puluh negara, menjadikan Turki lemah apabila dipecahkan negara mereka. Jadi mereka ingin memastikan bahawa negara Islam Uthmaniyah ini tak akan bangkit-bangkit lagi. Sebab itulah bila sekali saja Dr. Mursi sebut akan mengembalikan semula khilafah Islamiyah yang jatuh di Turki. Sekali saja Dr. Mursi sebut, maka terus saja ada kerja-kerja menjatuhkan Dr. Mursi. Berbagai-bagai negara telah mengangkat Dr. Sisi. Sisi ini sebagai Perdana Menteri dan memberi bantuan beratus-ratus juta kepada Sisi ini untuk tujuan menjatuhkan Dr. Mursi. Kenapa? Kerana Dr. Mursi sebut nak mengembalikan khilafah Islamiyah. Mereka telah berusaha bersungguh-sungguh menjatuhkan khilafah Uthmaniyah Turki.
Apakah mereka boleh terima khilafah itu akan terbentuk semula? Mereka tak akan biarkan. Mereka tak akan biarkan. Sahabat-sahabat semua, tengok sejarah. Beza tahun antara Alfonso yang datang daripada Portugis. Datang daripada Portugal lah betul tu kan. Dia Portugisnya. Dia datang untuk menyerang Melaka. Sebaik saja dijatuhkan Islam di Spanyol. Jatuh saja Islam di Spanyol, maka seluruh kuasa-kuasa Kristian mula berlayar untuk menjatuhkan kerajaan-kerajaan yang pernah mendapat kuasa seperti kuasa Osmaniyah, dan mereka datang di Melaka. Kerana apa? Melaka ini di antara negara yang berada di bawah kerajaan Osmaniyah Turki. Itu banyak sebenarnya. Kalau kita baca dalam, kalau tak silap saya lah, dalam kitab Al-Azhar, Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, di dalam tu kalau tak silap saya, maaf kalau silap, takut saya tersilap dengar tempat lain, terbaca tempat lain, dalam tu ada menyebutkan bahawa apabila Alfonso ini Portugis melanggar Melaka, maka kerajaan Islam Melaka telah menghantar suatu mesej kepada Osmaniyah Turki, memberitahu serangan daripada Portugis. Ketika itu, sebab itu saya pernah sebut pada tuan-tuan bahawa satu rombongan daripada Melaka pernah pergi ke mana, ke Turki, dan rombongan itu membawa Hantuah. Dan Hantuah telah bertemu dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kerana Sultan Muhammad Al-Fatih ingin bertemu dengan orang muda yang menjadi pahlawan, muda seperti dia. Maka menurut sejarah yang saya baca, dan ada juga ceramahnya oleh tokoh-tokoh sejarah kita di YouTube, bahawa Hantuah pernah bertemu dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Begitu keadaannya. Balik tadi yang kata bahawa bila Portugis telah melanggar Melaka, maka Melaka telah menghantar mesej kepada kerajaan Osmaniyah Turki memaklumkan tentang Portugis melanggar Melaka, tetapi oleh kerana keadaan Osmaniyah itu agak tidak mengizinkan Osmaniyah menghantar bala tentera atau bantuan, tapi Osmaniyah tetap juga menghantar 2 orang engineer perangnya, jurutera perangnya, ke Aceh terlebih dahulu. Dihantar melalui Aceh. Selepas itu barulah datang ke Melaka. Tetapi kita semua tahu bahawa Melaka itu jatuh bukan sebab peperangan. Kalau ikut peperangan, kapal-kapal yang di Melaka itu 10 kali, 9 kali lebih besar daripada kapal-kapal Portugis. Kita bertahu sejarah yang telah diberitahu oleh pakar-pakar sejarah. Tetapi kita semua tahu juga bahawa yang menyebabkan, yang menjadikan Melaka itu jatuh kerana tindakan orang dalam yang mengkhianati kerajaan Melaka. Itu juga sebenarnya. Macam kita kata tadilah, yang 6 orang terlepas daripada penjara, akhir yang menangkap, yang menjejaki mereka, orang Islam sendiri juga. Begitulah orang Islam yang sanggup menjadi tali barut, sanggup menjadi barua-barua kepada musuh-musuh Islam, sanggup menyerahkan umat Islam kita sendiri yang telah lama diseksa dalam penjara, beri balik kepada musuh dia. Sedangkan kita tahu musuh ni akan buat apa, kita dapat gambarkanlah apa yang akan dilakukan oleh Yahudi ini kepada orang Islam kita yang 6 orang itu yang ditangkap semula. Kita tahu begitulah keadaannya. Sahabat-sahabat semua, di antara perkara-perkara itu ialah perbuatan setengah perempuan Islam yang selain daripada tidak mematuhi perintah Al-Quran, menyuruh mereka menutup kepala meliputi belahan leher bajunya. Mereka pula membesarkan hiasan kepalanya dengan berbagai-bagai cara, yang di antaranya menggunakan rambut-rambut palsu. Jadi pengarang kita cerita tentang orang perempuan yang berlaku sekarang, sehingga sekarang lah
yang berlaku. Walaupun begitu, kita tahu di kalangan orang Islam sekarang ni ramai yang bertudung, tetapi kalau yang tidak bertudung tu dia tak suka untuk bertudung. Contoh-contoh yang diumpamakan pakai rambut palsu, nak tunjuk lawa dan sebagainya, banyak berlaku. Rambut dia cat rambutnya dan sebagainya, begitulah yang berlaku. Ada yang dah menjangkau tua, usia pun tak tutup lagi kepalanya tu. Begitulah di kalangan pemimpin pun ada yang langsung tak pakai tudung pun, padahal kelilingnya ramai yang bertudung. Begitu keadaannya. Saya sekarang ni, sahabat-sahabat saya bekerja di satu hospital di Terengganu ni, hospital pakar di Terengganu. Pagi-pagi saya akan cek, saya akan masuk ke bilik-bilik pesakit untuk memberi khidmat, mengambil air sembahyang ketika sakit dengan spray, dan juga mengajar mereka sembahyang atas kursi, atas katil dan sebagainya. Itu kerja saya sekarang. Dan boleh dikatakan bila saya masuk, saya jumpa setakat ni, saya dah ziarah dah bulan 8, bulan 8 1 bulan, ini dah masuk bulan 9, maknanya sebulan seminggu saya dah mula masuk ke bilik-bilik ward untuk beri khidmat agama ni. Sepanjang itu ada hampir 400 orang saya jumpa pesakit, lebih kurang seorang saja yang tak bertudung. Seorang saja. Yang lain semua bila jururawat masuk dulu, beritahu Ustaz Syukri nak masuk, mereka pesakit kata kejap nak pakai tudung kejap. Kebanyakan mereka bertudung. Dalam keadaan sakit pun mereka bertudung. Jaga lagi tudung. Itu alhamdulillah sekarang ni. Tetapi ada juga yang kita gambarkan dalam ni, sebagaimana dalam kitab kita ni, ada juga yang langsung tak ingin pakai tudung. Malah mereka mengambil fashion rambut yang menggambarkan mereka ini sangat suka meniru-niru perkara-perkara yang dianjurkan oleh Yahudi ini. Ada pula yang menghaluskan bulu keningnya, dan juga yang berpakaian tetapi mereka seolah-olah bertelanjang dan nipisnya, kerana nipisnya dan tidak menutupi aurat. Dan juga yang berjalan di khalayak ramai dengan cara yang tidak sopan, seperti lagak perempuan-perempuan jahat. Ada pula di antara mereka yang memakai pakaian lelaki, dan ada yang berlagak seperti lelaki, sedang segala perbuatan yang demikian adalah dikutuk oleh Islam. Dua-dua Allah tak benar. Yang lelaki mengikut perempuan, yang perempuan mengikut lelaki, yang lelaki ubah suai diri jadi perempuan, yang perempuan ubah suai diri jadi lelaki, jadi tomboy dan sebagainya. Begitulah keadaan. Dan ada sampai sanggup tinggalkan agama sebab nak jadi perempuan. Ada yang sanggup buat operation, membayar ratusan ribu untuk buan alat kelamin lelaki, untuk dia jamin betul-betul dia jadi perempuan. Berbelanja dengan ratusan ribu untuk semata-mata mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Ditambah lagi keadaan sekarang ni, orang yang ada suara-suara yang mengatakan bahawa beri layanan yang baik bagi orang-orang yang tukar kelaminnya, tukar jantinanya, golongan LGBT dan sebagainya. Begitulah keadaan yang berlaku sekarang. Sekarang ni takut kita tengok, sahabat-sahabat kita takut kita tengok, bimbang kita tengok lelaki-lelaki yang telah jadi perempuan dengan operation pembedahannya, yang perempuan jadi lelaki, berbagai-bagai keadaan. Nah, sistem di atas dunia ini cuba menyebelahi mereka. Itu yang berlaku sekarang ni. Tak tahulah kita, mungkin disebabkan oleh golongan LGBT inilah agaknya datang wabak penyakit, wallahu alam. Kita tak dapat nak jangka benda tu. Tapi begitulah yang berlaku sekarang ni. Kalau kita kata bahawa LGBT ini menjadi punca, kita tak erti, tak boleh nak kata begitu. Tapi segala dosa yang dilakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti sekejap, tunggu azan sekejap.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sambung lagi bagaimana pengaruh Yahudi terhadap umat Islam. Pengarang kita ada sebut lagi macam mana pengaruh itu berlaku di dalam masyarakat Islam. Ada pula di antaranya yang keluar dari rumahnya dengan menggunakan berbagai-bagai perhiasan yang menarik perhatian. Ada juga jenis macam ni. Di rumah ni tak ada perhiasan, tak pakai. Berkemban je sentiasa, contohnya depan suami tak nak tunjuk cantik, tak nak berlawa, tak nak berhias. Tapi bila nak keluar saja siap, entah nak tunjuk kat siapa pun tak tahulah. Nak kata suami tak ada, suami dah ada. Nak kata tak ada anak, dah ada anak. Tapi kadang kita pelik juga. Nak tanya juga kadang-kadang, para isteri yang begini keadaannya, para isteri yang baik, alhamdulillah, para isteri yang begini, bersolek untuk siapa? Bila keluar rumah, bila nak keluar rumah, boleh bersolek. Nak tunjuk kat siapa? Kan suami ada sisi.
Suami ada di sisi, ada di sebelah. Tunjuk kat siapa? Nak tunjuk kat lelaki lain ke? Ada keinginan nak kahwin lain ke? Allahu Akbar. Alhamdulillah, syukur kita kepada isteri-isteri yang solehah. Ramai kita lihat di luar sana, isteri-isteri yang menjaga tudungnya, yang menjaga auratnya dengan baik. Stoking dia pakai, contohnya. Sekarang ni ada stoking tangan pula, contohnya. Yang short dia boleh tangan, dia boleh pastikan bahawa tangan tu dapat dijaga aurat supaya tak terselak lengan baju dia. Yang ini tahniah saya ucapkan kerana sangat menjaga aurat, bermakna juga menjaga suaminya. Begitu. Tapi ada yang kita bincang ni, ada jenis macam tu, inilah dia pengaruh Yahudi. Tapi sekarang ni alhamdulillah mungkin dah berkurangan. Mungkin begitu. Dengan menggunakan berjenis-jenis bedak muka dan gincu bibir serta memakai bau-bauan yang harum, padahal semuanya itu seperti juga segala perhiasan yang lain hanya dituntut dan digalakkan oleh agama supaya dilakukan di rumah khasnya untuk suaminya. Begitu. Kalau nak keluar tu gila, sikit-sikit cukuplah. Tak payahlah sampai nampak merahnya bibir tu, sampai pipi ni nampak. Allahu Akbar. Sampai kita tengok pun bertukar pula dengan badutnya. Kadang-kadang kita tengok begitu, minta maaf. Kalau tersinggung minta maaf. Tapi begitulah keadaannya. Kita terpengaruh dengan keadaan dakyah orang-orang Yahudi yang menggambarkan keindahan muka. Contohnya, dia pula ada buat teknologi, mencipta teknologi untuk mencantikkan muka dan sebagainya. Wanita-wanita Islam dilarang memperlihatkan hiasan tubuhnya kecuali kepada suami dan orang-orang lelaki yang menjadi mahramnya serta orang-orang yang tertentu, seperti yang tersebut di dalam Al-Quranul Karim ayat 31 surah An-Nur. Nanti tuan-tuan rujuk surah An-Nur ini apa yang cakap tentang tabarruj itu. Kita boleh tidak bertudung, contohnya. Tudung pada suami. Suami tak ada aurat lah di antara kita dengan suami, tak ada aurat. Demikian juga halnya perkara-perkara buruk yang berlaku dalam kalangan kaum lelaki. Ada di antara orang-orang lelaki Islam yang telah hilang langsung perasaan cemburunya terhadap isterinya dan perempuan-perempuan yang di bawah jagaannya, sehingga dia hampir-hampir bersifat dengan sifat orang dayuth. Dayuth yang dikutuk oleh Islam dan diharamkan oleh Allah dari masuk syurga. Nabi kita pernah bersabda, 3 jenis, salasatun la yadkhuluna jannah. 3 jenis golongan yang takkan masuk syurga. Apa dia ya? Mudminul khamri. Allahu Akbar, tak ingat hadisnya ya. 3 perkara yang mudminul khamri, ar-rijlah atau ar-rujlah fin nisa, dan yang ketiga ad-dayyuth. 3 jenis golongan yang tak akan dapat masuk syurga selama-lamanya, dengan bermakna lambat masuk syurga. Yang pertama, orang yang kaki botol. Yang kedua, orang yang lelaki di kalangan perempuan. Begitu juga sebalik, itu syarah hadis. Yang ketiga, orang yang dayuth. Lalu ditanya oleh para sahabat Nabi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Mad dayuth ya Rasulullah?" Apa dia dayuth? Nabi kita menjawab, "Alladzi la yubali man dakhala ala ahli." Orang yang tidak ambil peduli sesiapa yang masuk keluar dengan ahlinya, keluarganya. Dia tak ambil peduli. Anaknya, isterinya, contohnya jiran boleh masuk sampai ke dapur, isteri tengah goreng ikan berkemban, sampai begitu sekali. Begitu keadaan, tak ambil peduli. Persoalan kita dah didik anak kita jadi juga, itu persoalan lain lah. Ya, ni orang yang tak layan terus anak dia, kau nak buat apa, lelaki datang ambil, tak marah, tak apa. Kadang-kadang betul kita nak salahkan ayah mak susah juga. Sebab kadang kita dah jaga, tapi jadi juga, itu tak apa. Tapi kalau kita tak jaga, kalau kita tak larang, itu yang dimaksudkan. Jadi seterusnya,
Ada pula lelaki yang berlagak dan berhias seperti perempuan dan yang memakai pakaian perempuan. Ada juga begitu. Ramai pula sekarang ni. Ada istilah-istilah pula, panggil maknyah lah, istilah panggil bapuk lah. Bapuk kalau di Terengganu ni panggil bapuk lah. Ada kata maknyah. Persoalan dia ada dua kemaluan, dua alat kelamin. Dia kena tengok juga hukum kita dah tahu. Kalau dia cenderung kepada perempuan, maka dihukumkan dia sebagai perempuan. Kalau cenderung dia sebagai lelaki, maka dihukumkan dia lelaki. Jadi kalau dia ada dua alat kelamin pun, dia tengok kecenderungan dia. Barulah kita letakkan hukumnya perempuan atau lelaki. Itu kaedah yang telah kita ketahui. Semuanya itu, sama ada yang dilakukan oleh kaum lelaki atau kaum perempuan, adalah haram dan dikutuk sebagaimana yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis-hadis baginda, serta menyatakan balasan buruk masing-masing, sehingga ditegaskan ada di antara mereka yang melakukan perkara-perkara buruk itu bukan sahaja tidak akan masuk syurga, bahkan tidak dapat mencium baunya, sedangkan bau syurga boleh didapati dari jarak yang sangat jauh. Bukan sekadar tak boleh masuk syurga. Ini jenis-jenis yang telah kita bincang tadi, yang telah mengikut orang Yahudi tadi tu, yang perempuan jadi lelaki, yang lelaki jadi perempuan. Begitulah keadaannya. Cium bau syurga pun tak boleh. Sedangkan jarak kita dapat cium bau syurga, Masya Allah, 1000 tahun perjalanan kita dah dapat cium bau syurga. Tiba-tiba orang yang begini perangainya cium bau syurga pun tak dapat. Na'udzubillah min dzalik. Kita berharap supaya mereka-mereka yang sekarang ni cuba menukar jantinanya, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka yang masih tidak menukar jantinanya tetapi menukar perangainya, daripada lelaki sebenar kepada perempuan, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan supaya mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit lagi insya-Allah kita habiskan kedua. Akan berlaku perpecahan dalam kalangan umat Islam mengenai akidah, kepercayaan dan amalan agama, seperti yang telah berlaku kepada kaum Bani Israel. Padahal perpecahan yang demikian bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Dan semua puak yang berpecah itu salah dan sesat belakanya. Kecuali satu sahaja, iaitu puak yang tetap menurut jalan pimpinan Rasulullah SAW dan bawaan sahabat-sahabatnya dengan tidak mengurangi, menokok tambah atau menyeleweng sedikit pun. Akan berlaku perpecahan. Perpecahan ini bukan perpecahan mazhab fiqh, tapi disebut oleh pengarang kita akan berlaku perpecahan dari kalangan ataupun dalam hal-hal akidah. Itulah yang berlaku. Saya suka juga untuk menyebut sedikit tentang percanggahan satu kumpulan dengan kumpulan yang lain. Kumpulan ini kata Allah duduk atas langit. Kita kata Ahli Sunnah wal Jamaah kata Allah tidak bertempat. Jadi bertempurlah dua kumpulan. Saya bersama Ahli Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan pun begitu. Tapi yang menentang ini, umat Islam di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah tidak bertempat. Tetapi mereka kata Allah di langit. Bila dihujahkan sikit, sebelum Allah cipta langit, Allah di mana? Sebab kamu kata Allah itu di langit. Itulah yang masalahnya. Masalah bila kita cuba bentangkan, cuba ceritakan, cuba hujahkan dengan cara yang baik, dengan ilmiah, dengan dalil, dengan apa, dan dalil akli yang kita guna pun layak. Sebelum Allah ciptakan langit, Allah duduk mana? Sebab kamu kata bahawa Allah itu berada di langit. Nanti bila langit dibinasakan oleh Allah, bumi dibinasakan oleh Allah, bumi langit dah tak ada, Allah duduk di mana pula? Jelas dan terang bagi pendapat saya, jelas dan terang hujahnya, walaupun itu adalah dalil akli, tak bawa lagi dalil nakli. Kadang menggunakan kekuatan akal kita. Sebelum ini Allah Subhanahu Wa Taala duduk kat mana sebelum langit ada? Kan Allah itu tidak ada mula, tidak ada akhir. Langit itu ada mula, ada akhir.
Macam mana boleh Allah duduk di atas makhluknya? Sudah tentu fahaman itu salah. Tapi sekarang ni masalahnya, ada ramai pula pengikut yang berpegang pendapat bahawa Allah di langit. Begitulah yang berlaku. Jadi kita mesti ingat bahawa ini percanggahan yang boleh membawa kepada rosaknya agama. Itulah. Jadi bila berlaku begini, maka bila rosak saja akidah seseorang, itulah yang kita risau. Bila rosak akidah dia tak sama dengan rosak semayang. Tak sama keadaannya, hukumnya pun berbeza. Begitulah keadaan. Selain dari itu, menurut tambahan yang terdapat pada hadis Abu Dawud yang tersebut, baginda mengingatkan bahawa akan timbul dalam kalangan umatnya beberapa puak yang dijalari oleh bahaya penyakit hawa nafsu, suka mengurangi, menokok tambah atau menyeleweng dari jalan yang sebenar, seperti menjalarnya bahaya penyakit anjing gila kepada mangsanya. Ingatan yang tegas dan jelas yang diberikan oleh baginda itu ialah supaya umatnya tetap menurut jalan pimpinannya dan bawaan sahabat-sahabatnya. Begitulah perbincangan kita pada malam ni. Kalau kita faham tentang apa yang berlaku daripada penjelasan yang saya baca tadi dan ada sedikit penerangan, kita semua ambillah pengajaran daripada apa yang kita bentang, ikutlah apa yang telah disebut oleh Allah dalam Al-Quran, ikutlah apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan penjelasan-penjelasan daripada Al-Quran, penjelasan-penjelasan daripada hadis Nabi yang disyarahkan, yang dijelaskan oleh ulama-ulama muktabar, ulama-ulama yang memang ikhlas perjalanan hidupnya. Dia bukan belajar agama dan mengajar, dia bukan belajar dan mengajar kerana ingin mendapatkan dunia, tidak. Tapi ulama-ulama inilah yang dapat membentuk kita, yang dapat memastikan jalan kita itu jalan yang benar. Masya Allah, ya, dengarlah cerita-cerita ulama kita yang sangat ikhlas, yang sangat jujur dengan ilmu mereka. Kita ikutlah mereka ini kerana perjalanan mereka itu sangat bersih, sangat cantik untuk kita ikuti dan diterima oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dah tinggal kita dua perkara. Dalam hadis-hadis yang lalu, Nabi kita dah sebut, taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'di in tamassaktum bihima. Nabi kita pun dah sebut, Nabi kata kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang kepada dua perkara. Yang pertama ialah kitabullah, yang kedua ialah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah di antaranya. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang mendengar. Ada kat sini Chef Peter, Chef Hisham. Waalaikumsalam. Terima kasih mendengar. Dan juga semua sahabat-sahabat yang mendengar pada malam ni. Mudah-mudahan kita diampun segala dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikembalikan kita bila kita kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita Allah ampuni dosa kita. Allah kembalikan kita padanya dalam keadaan kita bersama dengan orang yang soleh. Kalau Allah nak kembalikan kita kepadanya, biar kita bersama dalam program-program yang soleh. Kalau Allah nak panggil kita menemuinya, biarlah Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah redha pada kita dan diampunkan segala dosa-dosa kita, insya-Allah. Sekadar itu, minta maaf, mohon ampun dan maaf di atas segala kesilapan yang mungkin berlaku. Apa yang baik itu yang mungkin ada, yang mungkin saya terucap benda-benda mungkin menyakitkan hati orang, minta maaf banyak-banyak. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Azwan dan juga Pondok Al-Ikhwan, Pondok Al-Ikhwan yang memberi ruang pada saya setiap bulan untuk menyambung kuliah Mastikah Hadis ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu kelemahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.